على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi. Allah menambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab Mabadi' At-Tasawuf Al-Islami, prinsip-prinsip tasawuf Islam. Baik, Syekh Mustafa Abdul Razik yang merupakan bekas Syekhul Azhar telah mengemukakan ulasannya berkenaan tasawuf sebagaimana yang disebut di dalam buku Dairah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Baik, apa kata beliau? Syekh Mustafa Abdul Razik ni dia merupakan bekas Syekhul Azhar dulu. Al-Azhar ni merupakan copong kepada umat Islam lah. Dia suara Al-Azhar ni satu ketika dulu suara-suara yang dianggap sebagai copong ataupun suara kepada agama Islam. Jadi keilmuan Azhar ni diterima di seluruh dunia masa tu. Dan Azhar ni kita tahulah dia merupakan sebuah universiti yang dibina di atas harta-harta wakaf, yang membentuk pengurusan Azhar ni, keperluan dia dan sebagainya itu, dana dia itu daripada harta wakaf. Dan dikatakan bahawa harta-harta kerajaan Mesir ni sebahagiannya itu merupakan harta harta Universiti Al-Azhar. Banyak, seluruh dunia orang wakaf. Jadi universiti itu ditanggung oleh harta-harta wakaf ni. Jadi nak beritahu bahawa dia telah terkumpul sejumlah harta wakaf yang sangat banyak. Saya tak berapa pasti kedudukannya itu, nak beritahu bahawa kekayaan negara Mesir itu sebahagiannya duduk pada harta Al-Azhar. Dan dia ada banyak cawangan dia di seluruh Mesir. Dan pendidikan dia itu daripada peringkat rendah, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai kepada jamiah, peringkat universiti pula di banyak marhalah dia itu, semuanya ada pendidikan tu. Dan bidang pelbagai. Bukan bidang pengajian Islam saja,
bidang-bidang perubatan, bidang-bidang lain, pertanian itu semuanya ada dalam Universiti Al-Azhar. Cuma saya nak beritahu kedudukan Universiti Al-Azhar ni satu ketika dulu dia dianggap mercu tanda kepada keilmuan Islam. Suara dia tu didengari oleh umat Islam seluruh dunia. Maka sebab itu, seperti yang dinyatakan oleh almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang mati ditembak oleh kelompok-kelompok Khawarij ni, ekstremis ni, dia kata sebab itulah Al-Azhar ni menjadi tumpuan kepada ancaman kelompok orientalis, ancaman kepada golongan-golongan yang tidak senang dengan Islam ni. Antaranya dia cuba nak putuhkan Al-Azhar tu, nak hilangkan keyakinan orang kepada Al-Azhar sebagai sumber ilmu kepada umat Islam. Macam-macam lah dia buat. Tujuan dia nak menimbulkan, nak menghilangkan keyakinan umat Islam terhadap Universiti Al-Azhar tu. Kerana universiti ni dalam sejarah dia, saya cerita sikit ni panjang ni kerana adalah tujuan saya cerita ni. Kerana Universiti Al-Azhar ni sejarah daripada penubuhan dia tu, dia telah melahirkan sejumlah besar alim ulama seluruh dunia. Tokoh-tokoh ulama yang terkenal, yang ternama ni, sebahagian besarnya itu, segolongan mereka tu mari daripada lepasan Universiti Al-Azhar ni. Dia dari segi penubuhannya kurun yang kelima lagi, sekitar 400 tahun Hijriah lagi dulu. Zaman Khilafah Islamiyah yang lama dulu lagi, sekitar tahun gitulah 400 lebih Hijriah. Sekarang 1400 lah. Dulu 1000 tahun dululah lebih kurang. Mula-mula saja dia dibina ni, yang mengasahkan dia memang tidak dinafikan itu adalah kelompok Syiah. Kerana Mesir pada waktu itu diperintah oleh kerajaan Fatimiyah yang cenderung kepada aliran ataupun yang beraliran Syiah lah. Tapi seketika saja. Asas pembinaan dia itu memang begitu, tak dinafikan. Kalau orang kaitkan Al-Azhar dengan Syiah ni, dari segi sejarahnya betul. Tapi 400 tahun, kurun yang ke-4 dulu, zaman awal penubuhan dia, sekitar 1000 tahun dulu. Tapi setelah perubahan berlaku ketika Khilafah Islamiyah dipelopori oleh aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya, maka Al-Azhar tu nak bersihkan keadaan dia tu dihentikan seketika. Dihentikan seketika operasi dia tu, nak bersih keadaan. Barulah tak berapa lama lepas tu barulah dia jalan semula. Yang teras dia adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bermula daripada masa tu sampailah ke zaman kita, zaman sekarang ni. Paksi kepada Azhar tu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun yang belajar di universiti tu ada juga yang berfahaman lain. Tak apalah yang berfahaman, yang bukan Ahlus Sunnah, yang belajar situ. Tapi universiti itu sendiri terasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepanjang ratusan tahun, 1000 tahun tu tak berubah, memang paksi dia tu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia telah melahirkan sejumlah ulama yang ramai dan kitab-kitab yang sangat banyak. Sebab tu dia dikira sebagai mercu tanda keilmuan Islam. Masa tu suara daripada Azhar ni, ulama-ulama Azhar ni, fatwa dia dan sebagainya dipakai. Orang dengar seluruh dunia. Apa-apa masalah akan rujuk ke situ, rujuk ke Al-Azhar. Cuma kediang ni dia cair sikit kerana pengaruh semasa lah. Kerana masalah keadaan itu dan ini, dia cair sikit. Tapi walau bagaimanapun dia masih menyimpan sejumlah alim ulama yang terkenal, yang bijak lah. Sampai sekarang masih ada lagi. Itu nak beritahu sejarah Al-Azhar. Jadi kalau ada orang balik Al-Azhar, dia pegang aliran-aliran yang lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tu, waktu ia beli kat lain tu, dia bukan beli pasar tu. Kalau pasar tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ahli buah lain, dia cari celah-celah orang lain tu, dia beli kat lain. Kalau ada Al-Azhar, memang Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Itu dia. Jadi salah seorang di antara tokoh Universiti Al-Azhar ni, iaitu bekas Syekhul Azhar. Syekhul ni macam rektor lah, ataupun kita kata naik chancellor lah, ataupun chancellor universiti itu. Bekas Syekhul Azhar ni, iaitu Mustafa Abdul Razik ni, dia telah memberi komentar, memberi ulasan, kupasan tentang tasawuf ni. Baik, apa kata dia? Walaupun istilah sufi dalam al-mutasawwif adalah perkara yang sama dengan zahid, yakni orang yang zuhud, abid, yakni ahli ibadah, dan fakir ataupun orang yang hidupnya fakir, fakir keadaannya. Fakir ni maknanya kehidupan yang meninggalkan kemewahan lah. Tetapi kata beliau, lafaz-lafaz ini, yakni perkataan-perkataan itu tu, tidak membawa makna bersungguh-sungguh memelihara urusan agama dan hukum-hukum syariat. Sebab apa dia kata? Ini kerana fakir, zuhud dan memakai baju bulu ni, baju murahang ni, itu hanyalah perkara yang terzahir daripadanya saja. Yakni penampakan zahir, gambaran zahir saja. Dia tidak menggambarkan secara yang lebih tepat. Tengok dulu apa dia kata. Sedangkan hukum-hukum Islam adalah sesuatu yang mantap di dalam hati orang Islam. Baik. Tetapi ada bezanya di sisi mereka antara ibadah, muamalat dan akidah. Baik, kemudian apabila manusia memperkatakan urusan agama dengan secara ilmiah dan berkembangnya penyusunan ilmu, maka yang menjadi perkara utama ialah menyusun ilmu fiqh, iaitu hukum-hukum amali. Sehinggalah umat Islam menganggap bersungguh dengan ilmu ini dan mengamalkannya adalah matlamat akhir di dalam agama. Di sinilah mula tersebarnya erti tasawuf untuk lebih sempurna dalam agama yang peringkat awalnya hanya sekadar setakat perkataan. Kemuncak perkembangan ilmu ini tercapai apabila ianya diletakkan seiring dengan ilmu fiqh. Baik, apa artinya? Syekh Mustafa Abdul Razik ni nak beritahu bahawa dia kata ada istilah-istilah yang berkembang, iaitu istilah abid, zahid, fakir. Abid ini orang yang banyak buat ibadah. Orang yang kehidupan dia tu dihabiskan masa dengan ibadah siang malam. Urusan-urusan lain itu diketepikan, dikurangi. Banyak masa dia habis dengan ibadah-ibadah dalam bentuk puasanya, solatnya, baca Qurannya, beriktikafnya dan macam-macam lagi lah. Banyak masa dia habis untuk tujuan tu. Kalau urusan lain pun sekadar memenuhi keperluan hidup dia je. Atau kalau dia ada tanggungan-tanggungan yang wajib, ada sisa bahagian tu je. Kalau tak, dia akan menghabiskan waktunya dengan ibadah-ibadah siang dan malam. Itu orang bagi ahli ibadah, abid. Kemudian istilah zahid. Zahid ni orang yang kehidupannya zuhud, meninggalkan kemewahan duniawi. Dia ambil dunia itu sekadar dia perlu je. Yang lebih dari keperluan, yang tarafnya kemewahan dan sebagainya, dia tinggalkan, dia tak ambil dah. Dia ambil sekadar hak dia nak, dia perlu pakai aje. Itu orang yang zuhud, zahid nama dia. Kemudian istilah fakir ni, orang yang kehidupannya itu kehidupan yang
tidak kaya lah, dia dekat lebih kurang dengan zuhud jugalah. Kehidupan yang miskin, yang susah, yang tidak ada unsur-unsur kemewahan di itu, kekayaan tak ada unsur. Baik, jadi tiga istilah ni, istilah zahid, abid, fakir ni, dia dari satu segi dia nampak macam sufi, ada unsur-unsur sufinya, tapi ternyata dia hanyalah gambaran zahir kesufian itu, tapi tidak menggambarkan hakikat kesufian yang sebenar. Itu maksud. Jadi zahid, abid ini merupakan gambaran zahir bagi golongan sufi, gambaran zahir dia saja. Adapun hakikat sufi itu sendiri ada benda lain. Dan tidak semestinya seseorang sufi itu penampilan zahir dia tu, penampakan zahirnya tu dalam bentuk-bentuk tadi. Tak semestinya lagi. Sebab apa? Tasawuf ni dia ada hakikat yang tersendiri dia, makna yang khusus dia. Kadang-kadang orang yang mencapai hakikat tasawuf ni dan menghayatinya, kadang-kadang penampilan zahir dia tu nampak zuhud, kehidupan dia zuhud, yakni orang yang hidup meninggalkan kemewahan. Tapi sebahagiannya tidak seperti itu. Sebahagiannya berharta, sebahagiannya kaya raya, sebahagiannya berpangkat. Itu maksudnya. Kemudian orang yang mencapai ataupun menghayati dan mencapai hakikat tasawuf ni, kadang-kadang penampilan dia nampak sebagai orang yang kuat ibadah, siang malam duduk masjid, pergi buat ibadah dengan semayang, puasanya, dengan zikirnya, macam-macam. Banyak waktu dia habis itu. Kadang-kadang nampak penampilan dia dalam bentuk macam tu. Tapi tidak semestinya. Kadang-kadang ada di antara mereka itu tak nampak kelebihan dari aspek ini, kerana banyak urusan-urusan lain yang dikena selesai. Dia pergi kena selesai urusan ni, susah urusan ni, macam-macam. Ada juga. Demikianlah fakir dan sebagainya. Nak beritahu bahawa istilah-istilah zuhud, ibadah, zahid, abid, fakir ni, iaitu gambaran zahir kepada ahli tasawuf dalam sesetengah keadaan. Tapi tidak semestinya tasawuf, orang yang menghayati tasawuf ni penampilannya seperti itu. Kerana tasawuf ni dia ada makna khas dia. Makna khas. Jadi kalau kita nak ukur tasawuf itu, tengok dari segi penampakan zahir, gambaran zahir itu tidak tepatlah. Bahawa orang yang zuhud adalah ahli tasawuf, tidak tepat. Sekalipun ada kalanya betul. Demikian juga kita nak ukur abid, ahli ibadah ni sebagai sufi, tidak tepat. Sekalipun ada kalanya betul. Tidak tepat. Sebab kerana hakikat tasawuf ni kadang-kadang penampilan orangnya tu nampak dalam orang yang ahli ibadah, kadang-kadang tak nampak sangat ciri tu. Kadang-kadang dia nampak sebagai orang yang kehidupan zuhud, kadang-kadang tak nampak ciri itu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain lagi. Nak beritahu itu. Jadi kalau kita tengok ahli tasawuf ni, nak kena pengecaman kita semata-mata tengok kehidupan zuhud dia, ibadah dia, pandangan kita tidak tepat dan keliru banyak. Banyak keliru. Itu dia. Kita akan jadi keliru kalau kita tengok ukur tu. Nak tengok tasawuf, kesufian, tengok ciri ni ada tak ibadah dia, kuat ibadah, kehidupan zuhud, fakir, kehidupan fakir, miskin, susah dan sebagainya. Nak ukur kalau ada ni ahli tasawuf lah. Kalau tak ada bukan tasawuf, tetap tu. Tak tepat. Sekalipun ada kalanya betul, ada kalanya. Baik. Sebab apa dikatakan begitu? Sebab kalau kita perhatikan kepada kepada dalil-dalil, merujuk kepada dalil-dalil ni, kita akan jumpa bahawa orang-orang atau kelompok yang bermasalah tapi timbul, muncul, nampak ada unsur-unsur ni, tapi kelompok tu kelompok yang bermasalah. Contoh macam mana? Jadi kalau kita kata yang pattern gitu sebagai sufi, tak tepat. Contoh macam mana? Baik.
kelompok-kelompok ketika berlakunya ikhtilaf antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, sehingga berlakulah sejarah yang panjang, berlaku perdamaian antara dua golongan ini yang disebut sebagai majlis tahkim. Kemudian timbul satu kelompok baru yang dinamakan sebagai Khawarij ini. Mereka ni Khawarij ni, kelompok ni kelompok yang banyak ibadah, suka buat ibadah. Kelompok ni, sejarah menyebut bahawa pernah satu ketika Sayyidina Abdullah Ibn Abbas cuba nak membetulkan gaya berfikir kelompok Khawarij ini, gaya berfikir yang sakit lah. Jadi Ibn Abbas cuba nak berdiskusi, nak berbincang dengan mereka ni, nak membetulkan sikap mereka dan gaya berfikir yang membawa kepada pegangan mereka yang tidak tepat ni, cuba nak dibetulkan Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas telah pergi berjumpa dengan mereka ni. Masa berjumpa dengan mereka ni, Ibn Abbas melaporkan, dia kata, aku tengok orang ni tanda orang yang kuat ibadah, orang yang kurang tidur malam, orang yang banyak bersolat. Nampak tanda-tanda dia sebagai orang yang memang suka buat ibadah. Maksud orang yang menekuni ibadah, habis lah. Tapi memiliki sikap, pemikiran, perasaan yang sangat sakit. Gaya berfikir yang sakit, sikap yang ekstrim, yang membuta tuli dan sebagainya. Tapi penampilan dia penampilan orang yang banyak buat ibadah, tapi sikap sangat bengis, sangat kasar dan campur dengan bahagian tidak tertib. Baik, kemudian kalau kita tengok sejarah pula, saya nak beritahu bahawa kalau kita nak ukur tasawuf, tengok dari aspek tadi tu tak tepat, nak khabar je tu. Nak kenal ahli tasawuf ni, semestinya dia hidup zuhud. Kalau dia pakai kita mahal sikit tu bukan. Contoh saja. Ataupun nak tengok ahli tasawuf, ahli ibadah. Kau nampak pergi mari situ sini main, jarang saya sekali tu nak nampak mari masjid dan sebagainya. Ni bukan. Tak semestinya. Ukur bahagian tadi tak tepat. Ini saya nak beritahu. Cuba fikir-fikirlah. Kalau betul-betul lah. Kalau rasa betul, kalau rasa salah, buang. Tak payah wakar lah. Tak payah pegang. Baik. Mereka ni, kalau kita tengok sejarah, kelompok awal yang membentuk kelompok-kelompok Khawarij ni, mereka ni merupakan Qurra'. Qurra' ni ahli Al-Quran. Dan masa sama ahli ibadah. Tapi mereka ni dari kalangan orang Ansar di zaman Nabi. Mereka adalah ahli ibadah, ahli Al-Quran. Tapi ketika berlakunya fitnah, ikhtilaf antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah tu, sebahagian besar daripada mereka ni menjadi kelompok Khawarij. Mereka ahli Al-Quran, ahli ibadah. Tapi berlaku fitnah tu, mereka terjebak dalam kelompok Khawarij yang ekstrim, yang keras, yang bengis, yang menghukum secara melulu dan sebagainya, yang cepat mengkufurkan orang dengan sebab-sebab yang tidak muafakat, yang tidak sesuai dengan aturan syaraknya, dan macam-macam lagi dah kriteria dia tu. Tapi mereka yang kelompok yang zahirnya nampak banyak buat ibadah. Baik. Kemudian kita tengok unsur-unsur lain lagi, contohnya kelompok-kelompok Mu'tazilah. Sejak bila timbulnya Mu'tazilah ni? Mu'tazilah ni satu kelompok dalam Islam ni, dia terlalu merajakan akal, meletakkan akal ni atas sekali, sehingga mereka melakukan takwilan-takwilan yang berat terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Apa-apa yang difikirkan tak masuk akal, sekalipun benda tu dari segi hukum tidak, perkara tu boleh diterima dan sebagainya, dia anggap tak masuk akalan dia je, maka dihukumkan benda tu akan ditakwil,
dengan takwilan-takwilan yang tidak dapat diterima oleh ahli ulama lah. Contohnya macam mana? Mereka ni tak berapa nak terima perkara-perkara yang bersifat ghaibiyat ni, bukan semua beberapa perkara. Seperti jin, kewujudan jin yang kita kena percaya. Kita tak nak nafi sebab ada surah nama, surah Al-Jin. Nak nafi mana? Ada benda tu. Tapi kelompok-kelompok Mu'tazilah ni, jin pada mereka itu, mereka sebut benda tu sebagai kumang. Bukan jin yang kita faham. Pada kita kumang ni makhluk macam binatang lain kok, semua binatang halus. Binatang, tapi binatang kecil, binatang halus. Kumang. Jin bakal lain, pattern lain, bukan dari kelas kumang. Tapi kelompok Mu'tazilah ni yang mengajarkan akal, mereka tolak adanya jin dan mereka anggap itu sebagai kumang. Itu pada mereka. Kemudian mereka menafikan adanya keramat. Keramat-keramat luar biasa ni, luar masuk akal ni tak ada. Mereka tolak unsur-unsur keramat ni. Sebab apa? Mereka terlalu tinggi akal, pengaruh ikatan akal dengan kebendaan mereka ni. Apa-apa yang fikir tak dang terima oleh akal, mereka tolak selalu. Ini kelompok Mu'tazilah. Bila dia tumbuh? Dia tumbuh pada zaman sejarah awal dia ni, dia tumbuh pada zaman Hasan Al-Basri. Kisah dia tu bermula antara murid dengan tok guru je. Tapi berbeza pandangan, tapi anak murid ni keras dah. Lepas tu dia bawa sendiri. Dia buat sendiri. Tu pucanya. Dia Mu'tazilah ni. Murid ni alih dari tok guru. Nyakit Mu'tazilah. Kalang dia bersodok lalu. Jadi isunya apa ni, bila Hasan Al-Basri ni dia mengajar dalam masjid, dia banyaklah halaqah-halaqah ilmu ni. Jadi antara halaqah yang terkenal Hasan Al-Basri ni, dan dia ada sejumlah murid lah. Antara murid dia seorang tu adalah cerdik. Cerdik, pikak, laju sikit akal. Tapi tak ada berik. Laju berik tak ada. Akal laju lah. Berik tak ada payah kok. Kalau motosikal laju tak ada berik, laju. Tapi bak tepuh benda-benda, ya hero jugalah. Jadi antara murid dia tu nama Wasil bin Atha. Alim. Bukan tak alim. Wasil bin Atha ni. Jadi dia pernah tanya guru dia tentang satu masalah. Puncanya situ je. Dia tanya guru yang satu masalah. Dia tanya tapi dia tak setuju. Patutnya yang ngaji tok guru tu, tok guru khabar gitu, dia pakai je lah. Ataupun dia tak mau pakai cerita lain. Ni dia buat petua lain. Petua dia sendiri. Jadi dia tanya isu apa benda? Isu orang yang melakukan dosa besar ni. Kedudukannya mana? Dosa besar ni maksudnya sama dia langgar perintah Allah atau tidak laksanakan perintah Allah. Tak kira lah perintah apa-apa pun. Maksud perintah yang wajib lah, yang wajib. Sama ada larangan dia buat atau perintah tidak laksanakan. Tak kira lah apa-apa saja, luah maksud dia tu. Jadi dalam pegangan Ahlus Sunnah, Hasan Al-Basri ni mewakili lah. Iaitu mereka ni tetap mukmin, masih lagi mukmin. Tetapi mukmin yang asi, ahli maksiat. Tapi mukmin tetap mukmin. Dia masih seorang Islam. Masih seorang mukmin. Baik, Wasil bin Atha dia canggah pendapat guru ni dan mengemukakan satu pendapat baru. Pendapat guru mana? Dia kata orang yang buat maksiat ni dia duduk tengah-tengah atas pagar. Dak Islam, dak kafir. Dak mukmin, dak kafir. Duduk tengah-tengah atas pagar. Dia panggil manzilah baina manzilatain. Pelik. Tak ada berlaku sebelum ni. Dari situlah akhir sekali dia tak setuju dengan tok guru dia tembur lagi. Dia buat ajaran suku. Buat aliran baru. Situlah bermulanya Mu'tazilah. Itu salah satu pemikiran dia. Dia banyak lagi bercabang lepas tu pemikiran-pemikiran. Kita kena belajar kau. Sebab tu minta maaf lah hari ni kita banyak. Saya terpaksa sebut balik pemikiran-pemikiran ni. Sebenarnya bukan hak baru saya sebut ni. Hak lama dulu. Tapi orang tak sebut. Orang lupa dah. Sehingga kita tanpa sedar setengah tu kita langgar pagar.
tanpa kita sedar. Tak maaflah akhir-akhir ni saya banyak sikit sebut tentang Salafi, Wahabi dan sebagainya. Kita nampak hari ni berdoa lalu sangat. Jadi kita kena kabar dah. Sebab banyak langgar pagar, tak sedar. Tanpa kita sedar ni. Orang nak pakai lah. Tak buat pakai, sudah lah. Tapi kewajipan saya lepas. Saya kabar dah. Kalau ada nak pakai lagi, silakan. Tapi kewajipan saya untuk kabar, saya harap mudah-mudahan terlepas lah. Habislah. Saya sampai kepada yang mampu saya sampaikan lah. Jadi Mu'tazilah dua pendapat dah. Sebelum tu dalam bab yang sama ada juga pemikiran. Iaitu Khawarij tadi tu. Orang yang melakukan dosa besar kafir. Ingat. Yang berpandangan seperti itu adalah pemikiran Khawarij. Jadi Ahlussunnah ni dia masih mukmin, cuma dia berdosa. Dosa tu tak dosa lah. Kena betul lah, kena baiki lah. Kena amal ma'ruf nahi munkar lah. Tapi tak boleh nak tok dia tu sebagai kafir. Itu pemikiran Khawarij sebelum itu. Tapi mari Wasil bin Atta ni dia waksa lagi pula. Kafir pun dok, Islam pun dok tengok tahu kau tak tahu. Tengok angin mana mari. Manzilah baina manzilatain. Itulah tiga pandangan besar dalam mazhab Islam berkaitan dengan orang Islam yang buat dosa. Buat dosa besar. Apa maksud dosa besar tu? Sama ada dia langgar perintah atau tidak laksanakan perintah. Langgar larangan atau tidak laksanakan perintah. Apa-apa pun. Kecuali dia menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Tu dalam keadaan dia tahu, dia warah, barulah. Itu pun qadi kena jatuh hukum ke dia, bukan kita. Qadi mesti siasat dulu, pastikan betul-betul, tak ragu lagi dah, baru jatuh. Nak jatuh hukum kafir ke orang ni, kena cermat. Jangan awak mudah-mudah. Salah, balik dah muka kita sendiri. Kena cermat bab tu. Jadi kita nak beritahu keadaan ni, kita kena jaga-jaga aspek-aspek macam ni. Tanpa kita sedar, kita takut. Tanpa kita sedar, benda tu terpalit dengan kita sendiri. Na'udzubillah. Sebab disebut dalam hadis Nabi. Jadi kita kena jaga-jagalah. Berhati-hati dalam bab ni. Mana-mana yang boleh membawa risiko tinggi ni, kita kena faham. Jadi itu sejarah Mu'tazilah. Baik, nak kabarnya kait dengan tasawuf ni. Itu sejarah pemikiran Mu'tazilah. Tapi kelompok ni antara sebab bila dia lagi tak setuju dengan pemikiran guru dia ni, Wasil bin Atta ni, dia lagi buat perang suku. Maka tok guru dia ni Hasan Al-Basri pun katalah, i'tazalana Wasil. Wasil itu telah memisahkan diri daripada kami. Maksudnya dia buat perguruan dia sendiri, suku. Dari situlah timbulnya istilah Mu'tazilah, daripada kata-kata guru dia tu Wasil bin Atta, i'tazalana Wasil. Wasil ni sudah mengasingkan diri, lagi buat suku dah. Suhu nama tu, jadi kelompok Mu'tazilah. Tapi dikatakan sejarah pemikiran Islam ni kata ada sebab lain. Ada sebab lain kenapa orang panggil kelompok ni kelompok Mu'tazilah. Kerana antaranya mereka ni suka menyendiri, beruzlah. Maksudnya mereka juga ahli ibadah. Mereka juga ahli zuhud. Tapi gaya berfikir mereka, sikap mereka, akhlak dan perangai mereka ni ataupun tindakan mereka ni banyak kerosakan. Banyak cendeng lah kata orang. Maka sebab itu kau tengok dari aspek ibadah saja belum tentu bahawa, jadi tak tepatlah kalau kita nak ukur nilai tasawuf seseorang tu tengok dari aspek ni, aspek ibadah semata-mata atau kezuhudan semata-mata ataupun kefakiran semata-mata. Dari gambaran zahir itu tidak tepat. Sebab tadi lah Mu'tazilah ni memang mereka ahli ibadah, orang yang suka beruzlah. Tapi nilai-nilai tasawuf itu bukan ciri mereka ni. Sebab itu tasawuf ni satu-satunya mazhab yang di dalamnya ada tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Percayalah. Dan itulah yang disebut oleh Al-Isfaraini dalam At-Tafsir fi Din, dan kitab dia, satu kitab ni. Ini ulama-ulama awal dululah. Al-Isfaraini ni antara tokoh ulama kurung yang ketiga keempat awal dulu, sebelum Imam Ghazali lagi. Jadi dia tulis kitab tentang sejarah pemikiran akidah ni, At-Tafsir fi Din ni. Dia kata antara ciri khas
kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ni adanya kelompok ahli tasawuf. Maksudnya tasawuf ni hanya timbul dua kelompok ni. Dengan arti kalau akidah dia lain ni tak akan timbul tasawuf ni. Kalau timbul zuhud mungkin, timbul ibadah mungkin, tapi tasawuf tak akan timbul. Sebab apa? Kerana tasawuf ni timbul daripada akidah yang hak, akidah yang benar. Yang hak ni ada dalam paksi, ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya akidah, sekiranya akidah-akidah tu bercanggah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan harap dapat memahami maqamat ahli tasawuf. Jangan harap boleh sampai maqamat ahli tasawuf. Jangan harap. Sebab semua tu paksi dia adalah keyakinan yang benar, tauhid yang benar. Kalau ada syubhah, pegangan-pegangan yang keliru, contohnya bila manusia seperti kelompok Mu'tazilah ni, antara pegangan dia kata apa? Dia kata manusia ni dia ada kuasa autonomi. Kita ada kuasa mutlak buat apa saja, sebab tu kita ni akan dipertanggungjawabkan, akan dikira dosa dan pahala sebab kita semata-mata. Atas kita tak ada kaitan dengan takdir dah. Ni yang berfaham seperti itu adalah kelompok Mu'tazilah. Kita kena sebut semua ni, sebenarnya bukan kita nak suruh tahu nama-nama tu. Jangan sampai pegangan ni jadi pegangan kita, tanpa kita sedar kadang-kadang menjadi pegangan sebahagian orang kita. Kita ni ada kederak autonomi atas kita lah, dosa pahala, sebab tu kita dosa pahala. Tidak sedar. Kenyataan tu sebenarnya itulah kelompok Mu'tazilah. Dalam bahasa yang lain, itulah Qadariyah. Dan statusnya mana? Innahum majusu hazil ummah. Itulah pegangan kelompok majusi dalam kalangan umat Islam ni, kata Nabi. Tanpa kita sedar. Oh, kita ni ada kederak bebas kita ni. Atas kita belaka. Kalau dia menjadi pegangan dia, kalau cakapan saja tak apalah, tapi kalau jadi pegangan dia, kita ada kuasa mutlak, autonomi ni tak ada kaitan dah dengan ketentuan Allah, kudrat Tuhan ni atas kita belaka, dia akan jadi Qadariyah, dan itulah majusi kepada umat ini. Tanpa kita sedar. Jadi hak pegangan kita hari ni, apa yang kita buat ni usaha yang mampu kita lakukan, yang dinamakan kasbu. Usaha yang kita boleh buat, yang kita disuruh supaya mengusahakannya. Tapi perbuatan kita ni tetap tertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Tetap tertakluk dengan takdirnya. Tak akan berlaku perbuatan kita ni kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Tak akan berlaku perbuatan kita ni kalau tidak tertakluk dengan kudratnya. Tak akan berlaku perbuatan kita ni kalau tidak tertakluk dengan iradatnya. Tu dia. Itu pegangan kita hari ni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kata kita ada satu kederak atas kita belaka, tak kait dah benda ni untuk mewajarkan patut supaya jadi patut kita ni dibalas neraka ke, dibalas dengan pahala ke ataupun azab ke, kerana kita. Kalau fahaman tu sampai kita sedar, kita dah terbabah lagi kepada Qadariyah atau Mu'tazilah disama bab ni. Qadariyah, Mu'tazilah disama bab ni. Tu tujuan saya nak khabarnya. Tak apalah lagi sikit hari ni nak khabarnya. Kalau ada orang berfahaman seperti itu, kita ni ada kuasa, kudrat secara autonomi, tak kait dengan takdir Allah, kudrat iradat Allah, jangan harap orang ni dapat menghayati tasawuf. Jangan harap. Ataupun ada orang yang berpegang kepada faham bahawa Tuhan ada situ, ada sini. Ada atas ini. Ada di arah ke di langit, tak kisahlah. Tepat tu tepat ni. Jangan harap dia akan menghayati kehalusan tasawuf. Jangan harap. Kalau dia jadi ahli ibadah mungkin. Kalau dia jadi ahli zuhud mungkin. Tapi tasawuf tak akan. Jangan harap timbulnya tasawuf pada dia orang macam ni. Baik, saya nak beri contoh lain lagi. Nak khabarnya tidak tepat kita mengukur ni, kalau nak mengulah kata-kata Syekh Mustafa Abdul Razik ni, bahawa istilah-istilah tu tadi tu semua pegang gambaran lahir daripada tasawufnya, tapi tidak semestinya tasawuf macam tu. Contoh kalau kita tengok, ini saya sebut sama dah, tapi mudah-mudahan mengingatkan kita lah kepada hakikat ni. Contoh yang kita selalu sebut sebelum ni, dan orang lain pun banyak sebut kat hadis ni, iaitu bila Nabi sebut yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum aw kama qala, mereka ni membaca Al-Quran, maksudnya ahli qiraah,
ahli Al-Quran, orang yang belajar Quran, orang yang membacanya, orang yang menghafalnya dan sebagainya. Tapi Quran yang mereka belajar, Quran yang mereka hafal, Quran yang mereka baca, yang mereka ibadahkan dengannya itu, la yujawizu hanajirahum, tidak melebihi kerongkong mereka ni. Tak lepas ada kerongkong. Maksudnya dah sampai ke dalam. Artinya apa? Dah masuk ke dalam hati mereka. Maksud bukan perhayatan mereka, bukan menjadi pegangan utama mereka, bukan menjadi suatu pautan hati mereka kehidupan budak sampai. Maksudnya Quran yang dibaca itu dibaca je lah. Atau mungkin yang Quran itu untuk dibaca untuk orang lain. Tapi bukan untuk diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah telah jauhkan kita daripada hal-hal seperti ini. Kita pun tak jamin juga, kita tak tahu. Kita harap Allah Ta'ala beri hidayah lah, taufik lah. Supaya kalau kita dalam keadaan gini dah dikekalkan, dan mana-mana sahabat-sahabat kita yang mungkin terbabah dan sebagainya, mudah-mudahan dibalikkan kepada jalan yang lurus. Itu kita harap. Itu perjalanan kita macam tu. Okey. Baik. Jadi kata Syekh Mustafa Abdul Razik ni, antara isi kandungan kata-kata dia ni, dia kata apabila timbulnya zaman penyusunan ilmu, yang ada zaman Nabi hanya Al-Quran dan hadis. Waktu adanya Quran dan hadis, tak ada benda lain. Ada Quran, ada hadis. Dah bila timbul ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf ni kediam. Apakah berarti ilmu-ilmu ini ilmu baru? Tidak juga. Kita, inilah perkara yang perlu kita fahami baik-baik. Zaman Nabi hanya ada Quran, hanya ada hadis. Tak ada ilmu fiqh, tak ada ilmu tasawuf, tak ada ilmu usuluddin. Bukan saja ilmu tasawuf saja tak ada, ilmu fiqh pun tak ada, ilmu usuluddin pun tak ada. Ilmu dengan arti disiplin ilmu tu, bukan perkaranya. Kalau kita kata usuluddin tak ada zaman Nabi, fiqh pun tak ada, tasawuf tak ada agama tu. Sekarang bukan benda tu tak ada, ilmu dia tu, yakni disiplin keilmuan yang tersusun tu, yang orang panggil ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu usuluddin. Tu tak ada. Tapi usuluddin tu ada, akidah tu sudah ada, fiqh tu, cara beribadah tu ada dah, cara muamalah dan sebagainya. Tasawuf, yakni penghayatan qalbu kita tu ada dah, cuma nama tak timbul. Kena faham. Namanya tak timbul. Sejak bila timbul? Bila ulama-ulama kita ni mula membahaskan secara terperinci. Lebih-lebih lagi bila timbul masalah. Punca awal timbul ilmu ni bila timbul masalah. Masalah orang semayang tak betul. Maka ulama-ulama tengoklah dalil-dalil macam mana tentang semayang yang betul gini. Menjelaskan. Daripada penelitian ulama tu timbul ilmu tu. Bila ada akidah yang salah, pegangan yang salah, ulama-ulama usuluddin membahaskanlah, tengok ada dalil gini-gini, maka timbullah ilmu akidah tu. Sebab tu tiga ilmu ni, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni, waktu dia timbul tu tak sama. Tak sama. Sebab tengok masalah mana hak mula-mula timbul. Sebab tu kalau kita tengok sejarah, antara ilmu hak kediang sekali timbul ilmu tasawuf. Sebab apa? Masalah tu kediang sikit berbanding dengan masalah lain. Akidah, fiqh lain kediang sikit. Bila timbul masalah tu, ulama-ulama membahaskan persoalan tu dengan rujuk pada dalil dari Quran ni, maka berkembanglah ilmu-ilmu dia. Ketimbullah ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan cabang ilmu-ilmu Islam yang lain lagi. Timbul. Jadi bila timbulnya ilmu fiqh, kata Syekh Mustafa Abdul Razik ni, bila timbulnya ilmu fiqh ni, kerana timbul isu masalah berkaitan dengan kaifiat amalan ni, ada yang salah beramal dan sebagainya, maka ulama pun tengok pada dalil Quran dan hadis, lalu mereka telah mengeluarkan satu ilmu yang dinamakan ilmu fiqh. Ilmu yang memberitahu tentang cara-cara nak buat ibadah, cara-cara nak muamalah, cara-cara nak munakahat dan macam-macam lah, macam-macam lagi lah. Timbul ilmu ni.
Maka dalam masa yang sama juga selepas tu timbul ilmu tasawuf. Sebab pada waktu tu ilmu fiqh tu membahaskan hukum-hukum amaliyah zahir saja. Maka di mana pula hukum-hukum yang melibatkan kalbu manusia? Maka di situlah pula timbul ilmu tasawuf. Jadi nak menceritakan di sini bagaimana ilmu tasawuf tu timbul, punca dia timbul. Sebab apa kita kena faham hari ini? Supaya jangan mudah termakan dengan kata-kata orang-orang hari ini yang dia akan cari orang yang tak tahu benda ni lah untuk mengelirukan orang. Contohnya apa? Ilmu tasawuf tak ada. Di awal Islam tu zaman Nabi tak ada. Kalau dia kata gitu, kita pun penting. Cari dalam buku sejarah, betul sungguh memang tak ada timbul ilmu tu zaman Nabi. Tengok sirah Nabi tak ada timbul ilmu tasawuf. Padahal kalau dia perhati, ilmu fiqh pun tak ada. Ilmu suludin pun tak ada. Tapi tak mau sebut ni sebab bukan tujuan dia nak tasawuf tu. Target dia benda. Tasawuf. Ilmu ni tak ada. Padahal semua jenis ilmu lain pun tak ada lagi masa tu. Tapi oleh kerana ni bukan target, dia tak sebut. Dia sebut target dia, jawab dia nak je. Jadi kalau kita faham benda ni, kita tidak mudah terpengaruh lah dengan perkara-perkara seperti ini. Pelik orang dulu ajak orang nak memahami Islam, nak menghayati Islam. Hari ni orang ajak supaya menolak apa-apa yang sudah ada dalam Islam ni. Pelik. Orang dulu nak memahamkan orang, ajak supaya faham fiqhnya, faham akidahnya, faham tasawufnya. Itu tenang dulu. Tenang hari ni supaya mu jangan belajar benda ni. Supaya orang pandang buruk benda tu, tinggalkan benda tu. Terbalik hari ni. Tak tahulah apa benda ceritanya. Baik, kata beliau lagi, kata pengarang kitab ini, di sinilah titik pertemuan yang tidak dapat disangkal lagi antara ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu fiqh ni membahaskan aspek-aspek zahir, amalan-amalan zahir. Ilmu tasawuf menjelaskan aspek-aspek batin, amalan-amalan batin ni. Zahir dan batin sekali, ruh dan jasad. Maka itu kesempurnaan dia. Maka di sinilah mula timbulnya pertemuan dua gabungan tu yang diperlukan sama-sama. Ilmu fiqh yang zahir, yang membabitkan persoalan zahir, amalan zahir dan sebagainya. Ilmu tasawuf yang menjelaskan tentang aspek batin, perkara-perkara yang bersifat batin, persoalan-persoalan batin. Tergabung. Baru lengkap penghayatan agama kita tu. Baik, kemudian malahan kata beliau lagi, malahan ini kata pengarang kitab ni, malahan ilmu fiqh itu ialah satu jalan tasawuf. Ilmu fiqh itu sendiri sebenarnya merupakan jalan tasawuf. Sebab apa? Sebab apa dia kata gitu? Sebab nak mencapai tasawuf itu kena mengamalkan amalan-amalan menurut kaedah ilmu fiqh. Jadi hak ni aspek ni kadang-kadang orang tak berapa nampak. Kita nak menghayati, nak mencapai makna-makna tasawuf tadi tu, supaya hati kita menjadi lebih bersih, meningkat maqam nafsunya, ammarah, lawamah, mulhamah, supaya makrifat kita tu meningkat kepada tauhid afal, kepada tauhid sifat, kepada tauhid zat dan macam-macam lagi lah. Supaya meningkat kesucian jiwa kita ni daripada tahapan-tahapan dia tu. Tauhidnya itu, akidahnya itu, makrifatnya itu, daripada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nak meningkat benda tu menurut kaedah tasawuf kena beramal. Dan nak amal apa benda? Amalan dia, amalan ibadah yang disyariatkan ni. Nak mengamalkan amalan-amalan ibadah yang disyariatkan ini perlu pada ilmu dia yang membahaskan dia tu. Itu ilmu fiqh. Itu maksudnya bahawa nak mencapai tasawuf itu perlu mengamalkan ilmu fiqh. Contohnya kena bersolat, kena berpuasa, kena berqiyamul lail. Nak buat benda tu nak belajar mana? Kena belajar ilmu fiqh. Nak berzikir, zikir apa?
Macam-macam hal-hal ilmu berkaitan dengan zikir, kena ada ilmu fiqhnya tu. Itu maksud dia bahawa nak mencapai tasawuf, maka laluannya itu adalah fiqhnya tu, syariatnya tu. Macam mana orang boleh kata bahawa tasawuf ni terpisah daripada syariat? Tasawuf ni tak bergantung pada syariat, tak perlu pada syariat. Jauh sekali. Itu adalah andaian kosong. Hakikat sebenarnya terbalik. Bahawa nak mencapai tasawuf itulah perlu bersyariat ni. Jabatan dia tu, laluan dia tu adalah syariat. Kerana seseorang sufi itu kata kata pengarang ni, mesti benar-benar memahami ilmu fiqh terlebih dahulu. Maksudnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalan lah. Dia kena tahu dulu. Sebab dia kena semayang, dia kena puasa. Kerana riyadhah ahli tasawuf ni, amalan-amalan untuk tujuan menyucikan diri ni adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh syarak. Jadi amalan-amalan yang diperintahkan oleh syarak ni, iaitu amalan yang ilmu dia tu panggil ilmu fiqh. Jadi memahami ilmu fiqh terlebih dahulu untuk menegakkan syiar agama dengan asas yang baik. Yakni untuk menegakkan binaan agama kita tu atas asas yang baik. Yakni biar betul amalan kita tu. Yang kita buat tu merupakan amalan yang muafakat dengan syarak, amalan yang sesuai dengan perintah syarak. Baik, apabila seseorang itu dapat memahami rahsia-rahsia dan hakikat syariat agama ini, hakikat syiar agama ini, maka bersinar teranglah hatinya. Yani bila manusia ni mengamalkan fiqh tadi tu dengan amalan yang tertib, terpandu, tersusung, maka kesan dia tu, kalbu dia ni akan jadi bersih, hijab hatinya akan terbuka sikit demi sikit, hatinya menjadi semakin terang, dia akan sampailah hakikat tasawuf. Cuma tinggal lagi sekarang, ibadah yang kita buat tu tidak terpandu, tidak terarah. Orang nak menghayati tasawuf, dia kena buat ibadah yang sama yang kita buat hari ni. Cuma kalau kita tak belajar kaedah ilmu tasawuf dan tarekat ni, amalan kita tu tidak terarah. Contoh macam kita zikir, contoh zikir, subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, la ilaha illallah ke. Jadi kalau kita tak belajar kaedah tasawuf, target kita jumlah yang banyak lah, kan target kita pahala. Berapa ratus, berapa ribu. Sedangkan amalan yang sama yang digunakan oleh ulama tasawuf untuk menyucikan kalbu dia. Tapi amalan ini yang akan menyucikan kalbu, amalan yang macam mana? Kena tahulah kaifiat dia tu, cara dia tu, sehingga dia berkesan pada diri untuk membuang hijab dan menyucikan batin. Amalan yang sama juga. Itu beza dia. Dan semayang, kita semayang, dan sejak dulu lagi dah kita semayang. Tapi semayang kita tu adalah kerana perintah Allah. Kita buatlah, betul lah, tak salah dah. Kewajipan kita. Tambah pula dengan sunat-sunat. Dengan harapan diterima oleh Allah. Dapatlah ganjaran pahalanya tu. Tapi dalam tasawuf, amalan yang sama digunakan untuk menyucikan batin. Lalu semayang yang macam mana? Semayang yang ada aturan dia, yang ada kaifiat dan cara. Kaifiat yang sama tapi ada pedoman dia tu. Bagaimana semayang kita itu akan menyumbang kepada kalbu kita ni menghadap hatinya ingat kepada Allah. Macam mana semayang kita tu? Dengan semayang kita tu, hati kita ni terasa hakikat rukuk kita tu. Bagaimana mesti semayang kita ni, hati kita tu terasa hakikat sujud kita tu. Semayang tu juga. Tapi kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf, kita sekadar kewajipan ni lah. Buat harap pahala, baguslah, betul lah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, dapat pahala. Tapi dalam tasawuf, semayang tu juga menjadi wadah, wasilah untuk orang mencapai makna-makna tasawuf. Tapi bagaimana? Apa pedoman dia tu? Dengan semayang tu. Itu saja. Supaya kita
Supaya kita ni, supaya Syekh ni jelas kita ni, supaya kita jangan pandang tasawuf ni benda yang terasing. Benda yang pelik. Dia benda yang sama, cuma macam mana benda tu diatur dengan tertib. Sehingga dia berfungsi untuk menyucikan batin. Akhir sekali kita dapat menghayati makna-makna tasawuf. Tu bendanya. Hal ini berlaku bila mana melaksanakan ibadat-ibadat itu dengan niat yang ikhlas, penerimaan yang benar, serta tawajuh yang sempurna kepada Allah. Tengok. Dia kunci umum dia beritahu. Ibadat-ibadat yang sudah kita buat sebelum ni, puasa kita, sembahyang kita, zikir kita, baca Quran kita, dari segi syariatnya tu, amalan yang sama digunakan untuk tujuan menyucikan batin dan menghayati tasawuf. Tapi pedomannya macam mana diberitahu? Pertama sekali, dia memerlukan kepada niat yang ikhlas. Tu dia. Kita mungkin dah ambil hal sangat abad-abad gini ni. Mengikhlaskan niat, nak guna pedoman dia apa benda untuk menimbulkan supaya ibadah kita tu betul-betul murni kerana Allah Ta'ala, tidak sikit pun kerana yang lain. Macam mana nak usahakan tu supaya dengan syarat tu, kalau kita boleh buat benda-benda macam ni, maka insya-Allah tasawuf itu tercapailah, terhasillah, dapat dihayatilah. Tinggal lagi kadang-kadang kita dah ambil hal ni, tanpa kita sedar, amalan-amalan kita ni rupanya capur banyak separuh riak kadang-kadang. Tanpa kita perasan. Sebab kita tak mikir benda ni, tak mikir, tak ambil hal. Jadi akhir kali dah sedar, tahu, bila perhatian balik, sebahagian ibadat kita tu didorong oleh punca-punca lain. Tanpa kita sedar kadang-kadang. Sebab dah ambil hal, sebab dah mengaji tasawuf. Sebab dah mengaji. Lupa benda tu. Kemudian penerimaan yang benar, yakni kita melakukan ibadah tu dengan kemahuan sepenuhnya hati kita, dan kerelaan kita, kehendak kemahuan kita. Bukan kita rasa ini suatu bebanan, bukan sebagai suatu paksaan, tapi memang kita betul-betul yang menginginkannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Macam mana nak timbulkan itu? Maka adalah pedoman-pedoman dia, panduan-panduan yang diajar dalam tasawuf. Serta tawajuh, ni payah sikit. Serta tawajuh menghadapkan hati kita tu yang sempurna, pandangan hati kita, ingatan hati kita yang sempurna tadi tu kepada Allah dalam ibadah kita tu. Tu kunci dia. Macam mana solat kita ini berhasil bergantung situ. Sejauh mana kita dapat mentawajuh, menghadapkan ingatan dan tumpuan kemahuan kita tu kepada Allah dalam ibadah kita tu. Kalau kita berhasil menerapkan konsep-konsep dalam ibadah kita itu, ia akan jadi laluan untuk kita menghayati tasawuf. Dan kita akan, insya-Allah kalau tak dapat banyak pun, bau tasawuf tu ada. Ada tasawuf tu. Tapi kita tak ambil hal benda ni. Tak ambil hal. Nak menghadapkan hati itu macam mana usaha-usahanya. Supaya ingatan kita tu, kalau kita rokok, kita betul-betul kita merasai benarnya bahawa aku merokokkan diri kepada Allah. Kalau kita sujud, kita rasa betul memang aku mensujudkan diriku kepada Allah. Macam mana nak suruh begitu kedudukan kita tu. Jadi orang akan dapat merasakan hakikat-hakikat ni bila dia berjaya mencapai makna tawajuh tadi tu, hati yang menghadap. Hati yang nak ke situ, menginginkan itu, menghadap ke situ, ingat ke situ, berpaut ke situ. Tu payah nak terik. Sebab kalbu kita ni, hati kita ni banyak diterik ke lain, diterik ke lain. Diterik ke lain. Jadi yang terik tu pula banyak. Banyak terik itu. Terik macam-macam. Dia tengok atas minat kita lah. Atas minat kita dia terik. Minat mi japa, dia terik ke mi japa. Minat kita ke mana? Itulah tawajuh kita. Tong lagi. Allahu akbar. Masuklah dalam kedai. Terik tu. Kunci dia tu. Jadi sebab itu amalan kita tidak banyak membuahkan buah-buah tasawuf dia.
Sebab tu dia kena mengaji ilmu ni. Dia ada pedoman-pedoman dia. Kadang-kadang bukan pedoman pelik-pelik pun. Tapi oleh kerana kita tak cakna, tak belajar, tak tahu, tak ambil hal, tak ada. Yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak mentawajuhkan hati, nak menghadapkan ingatan kita tu, ingatan kita, kemahuan kita, tumpuan hati kita nak terik itu, nak apa? Itu ada cara dia, ada kaifiat dia. Kalau kita berjaya lakukan ini, ibadah kita akan terisi penuh makna, bukan kosong. Solat kita penuh erti, penuh maknanya. Kunci duduk situ. Benarlah sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis kursi. Tadi. Sikit lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azintuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in salani la umtiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu. Hadis ini merupakan antara hadis penting dalam bab tasawuf. Rawahul Bukhari ni, ingat hadis ni Bukhari. Sahih tarah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tengok. Dah ada isu tentang hadis ni, bukan isu makna dia tu. Macam kita cakap semalam lah, tu baik sini ni. Baik. Yang maksud hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis kursi. Allah berfirman tapi dengan kalam Nabi. Kalau Allah berfirman dengan kalam Allah, Al-Quran. Ini Allah berfirman dengan kalam Nabi, musikal Nabi, hadis kursi. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku akan isytiharkan perang terhadap mereka. Satu, Nabi beritahu. Orang yang memusuhi orang yang soleh, golongan awliya, para wali Allah, maka dinyatakan bahawa dia akan diperangi oleh Allah. Bagaimana benda tu kita tak tahu, wallahu alam. Tapi diberitahu, dinyatakan Allah Taala akan perangi mereka tu. Tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu amalan yang lebih aku sukai selain daripada apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Jadi dalam mendekatkan diri kepada Allah ni, asas mula-mula sekali melaksanakan kewajipan agama lah, tak nak lagi lah. Tak, memang tasawuf macam tu. Kewajipan agama lah keutamaan dia. Dan tidaklah seseorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Kemudian dia tambah lagi, yang fardu itu asas mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ditambah lagi, diperkukuhkan lagi dengan amalan-amalan sunat. Kecuali aku akan mencintainya. Sampai tahap aku mengasihi orang tu, aku sayang ke orang tu, aku kasih ke orang tu. Jika aku mencintainya, kata Allah, bila aku kasih kepada seseorang tu, aku adalah pendengarannya. Cerita pakai kaedah saya ke bawah malam tu, Tuhan kata gitu. Tuhan kata gitu. Kalau pakai kaedah tu, kalau ada orang ngaku Tuhan, jangan marah. Ni hadis kursi ke apa ni? Kuntu samahu. Akulah yang jadi pendengaran orang tu. Zahir hadis ni, nak ke apanya? Kalau kita faham secara zahir dia tu, atas makna perkataan lahir zahir dia tu, Tuhan dah jadi manusia.
Jadi kalau ada orang ngaku Tuhan, jangan marahlah. Kalau ada. Kalau dia pakai kaedah tu. Kaedah Tuhan kata gitu. Sebagaimana kaedah tu dipakai oleh setengah orang nak mensabitkan Tuhan duduk di atas. Pakai kaedah yang sama pada hari ni. Cakap pakai tengok. Orang yang mensabitkan Tuhan atas atas, dia pakai kaedah tu. Tuhan kata gitu. Sumastawa ala arshi. Dia tolong pakai kaedah tu pada hari ni juga ni. Akulah yang menjadi pendengaran dia. Allah kata, maksud aku jadi dia. Aku jadi dia dah. Dalam bahasa mudah, Tuhan jadi manusia. Tu kena tahu. Sebab tu kaedah tu saya kata, tak nak pakai. Tak nak pakai kaedah tu. Kalau kita nak pakai, Tuhan kata gitu, kena tengok apa maksudnya. Tengok muhkamat ke mutasyabihat. Kalau muhkamat jelas. Mutasyabihat kita tengok cara nak faham yang mutasyabihat macam mana. Tengok dia am ke khas. Dia ni nasah ke mansukh. Dia ni kata-kata seperti ini ni ada ayat lain tak yang menghuraikan dia. Ada hadis lain yang menghuraikan. Kita tengok belakang tu. Kalau pakai Tuhan kata gitu, pakai sini ni, pakai sini. Sebagaimana kita pakai Tuhan atas, pakai kaedah tu. Cik pakai ada sini ni. Tapi masalahnya standard ni tak ada lah. Tangi nak menerima, nak pakai keyakinan Tuhan atas, pakai standard tu. Nak faham ayat hadis ni pula, pakai standard lain pula. Banyak harga lain-lain. Minta maaf lah, saya banyak kali kena ulang benda gini. Sebab kita tengok hari ni apa-apa yang kita jangka sebelum berlaku, nampaknya jadi hari ni. Tak maaf saya khabar tu terang. Dulu pada waktu isu nak cuba nak khabar kepada orang ramai Tuhan di aras tu kerana kaedah ni yang dipakai. Tapi kita boleh menjangkakan kaedah yang sama lagi akan tubik buah pelik-pelik lagi. Masa tu tak tubik lagi pelik-pelik, tapi hari ni tubik tak setarang. Kita tak pernah dengar sebelum ni secara terang-terang mensabitkan Tuhan tu ada tangan kanan, lepas tu ada tangan kiri pula. Kita tak jangka, tapi kita tak rasa pelik. Atas kaedah yang sama tu, yang akan pergi situ. Maksudnya orang faham sipir. Kalau tahu sipir, kita tahu dah lagi. Jumlah dia berapa? Cuma masuk angka je. Angka ni jumlah gini. Masuk angka ni jumlah gini. Tapi sipir tu orang faham dah. Cuma nak kabarnya, saya buat jangkaan je dulu. Lagi akan ada orang akan yang lebih teruk lagi. Sekarang kita dengar dah. Tuhan duduk turun ke turun sini. Ada dah. Tu Tuhan ada tangan kanan pula. Ada tangan kiri pula. Lagi Tuhan ada jari pula ni. Tengok ada cahaya. Tak tubik lagi. Tubik. Lepas tu Tuhan macam manusia pula ni. Ada. Tuhan sakit pula lagi. Masuk hospital mana tak tahu. Sakit. Jangan pelik lah. Jangan pelik. Tapi kaedah tu dia pakai. Tuhan kata begitu. Kena beringat molek. Beringat. Jangan sampai anak-anak cucu kita ni bertuhankan Tuhan yang duduk corang lanjut ni. Jangan sampai begitu. Corang lanjut tu jangan tengok surga dia. Tengok seberang surga tu. Jangan tengok tepi bukit tu. Seberang jalan. Cuma waktu nampak depan mata. Ni tak nampak ni. Ini nampak dalam ni. Jangan pelik lah. Kalau ada satu hari nanti, orang kata Tuhan ni macam manusia. Sebab ada hadis. Ra'aitu Rabbi fi surati syabin amrat. Atau fi surati rajulin amrat. Aku tengok Tuhanku dalam rupa seorang pemuda yang kacak. Comel. Ada riwayat lain menyebut rambut ikan ni. Smart, orang smart. Atau hadis lain, Inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Domir tu kembali kepada Allah. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas rupanya rupa Allah. Jadi nak tahu rupa Allah, tengok Nabi Adam lah. Nak tengok Nabi Adam, tengok kita. Saya dulu, masa saya khabar gini, saya tak jangka ada orang. Rupanya ada tak sekarang ada orang yang kata gini, learning di negeri kita ni. Ada tak sekarang?
Bukan negeri kita, jiran negeri kita. Dalam negeri kita, saya dah dengar. Jiran negeri kita dengar dah. Kita pun tak jaga. Tapi kita buat anggaran berdasarkan sipir tu. Kalau sipir ni, memang angka je kita masuk. Tengok angka mana. Result dia mesti gini. Kita buat jangkaan je. Sebab benda tu dah berlaku. Tapi hari ni, ada tak setara. Tuhan macam manusia. Tak nak kata apa. Macam saya sebut semalam juga. Jangan pelik lah. Akan datang kalau ada orang mari nak bina anak kita, dia nak tengok serba-serbi. Tak berlaku lagi tu. Tapi rupanya ada orang khabar saja, ada dah berlaku di semua tempat. Semalam tadi, saya kebetulan ada kuliah dengan orang-orang veteran sikit. Ya, kalau gitu pergi Minang saja dah. Lepas 20-30 orang pergi Minang ni. Tak jadi sama nak nikah. Nak kamu, nak kau, ia pesenda je lah. Bukan pesenda, ia gurah. Tapi tak pelik, saya nak kabur cara berfikir. Saya lari sikit tajuk tak apalah. Nak peringat-ingat. Jangan sabar. Agama kita ni diloroh oleh gaya berfikir macam peseng tadi tu. Loroh mesti tak ada pasal tak ada. Okey, kali kalau mempeluk agama benda pun tak apa lah. Dah sebab apa? Tuhan khabar gitu. Tak apalah dia pegang agama Nasrani ke Yahudi ke. Tak apalah. Sebab Tuhan kata, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiah, penyembah bintang, pengikut Nabi Allah Ibrahim dulu ni, sesiapa yang di antara mereka ni yang beriman, percaya kepada Allah, tak kira lah Tuhan mana dia percaya, tapi percaya kepada Allah. Kemudian percaya kepada hari akhirat mana percaya tak kira lah, tapi percaya kepada akhirat. Dan beramal soleh, 3 perkara ni molek belaka. Seolahnya mau pilih lah agama mana-mana lagi mana. Asalkan ada 3 ciri ni cukup lah. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada akhirat, membuat amalan baik. Yahudi ke, Nasrani ke, kecuali Yahudi yang asli, nak tahu asli kat mana, tengoklah berbetulan dengan Islam kita tak. Kalau hak tu kita tak boleh kata. Tapi ayat tu umum. Jadi kalau orang akan datang, ada orang kata tak apalah, nak pegang kat mana-mana pun tak apalah. Jangan marah lah. Tuhan kata gitu. Tuhan kata gitu. Tu. Nak ingat saya, sebab saya rasa nak sebut banyak kali ni, sebab kita rasa terkilang hak kita jaka-jaka dulu, berlaku dah sekarang hari ni. Berlaku dah sekarang. Kena peringat semua, jangan sabar begitu. Asalkan cukup syarat tu tak kira. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maksudnya diterimalah bagi mereka ni ganjaran mereka di situ mereka. Maksudnya mereka tu diterima. Apa yang kita pegang sebelum ni, inna dina indallahi Islam tu, salahnya tak ada erti lah. Ini perkara yang perlu kita fikir. Jangan sampai ke tahap jadi celaru berfikir macam ni dengan kaedah-kaedah yang salah tadi tu. Jadi saya sebenarnya baca hadis ni je, tapi ia melarat atas situ juga. Mungkin kerana kebimbangan kita tinggi. Benda tu ia mari tak sekarang. Tak apalah. Kenapa habis baca hadis ni? Maksud hadis. Dan tidaklah akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang aku juga penglihatan dia yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jadi zahir hadis ni Tuhan tu jadi manusia. Kalau nak pakai buah kaedah tadi, Tuhan kata gitu, manusia ni Tuhan manusia lah. Dan kalau ada orang mengaku gitu, jangan kata salah lah. Ni hadis sahih ni. Hadis sahih ni. Tapi jangan kerak kata-kata saya sekerak ni. Kalau kerak kata-kata saya sekerak ni, dia kata, ustaz ni kata kita manusia Tuhan manusia. Orang nak kira anak saya mudah je. Yang ambil video saya ni, dia kerak separuh lagi. Ujung dia buang, hak sebelum tu dia buang. Yang ambil tengok saya kata sikit tu.
Hari ni mudah sangat je. Dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon sesuatu daripadaku, aku akan memperkenankannya. Dan jika dia memohon perlindungan daripadaku, maka aku akan melindunginya. Maksudnya orang mustajab doa. Mustajab doa dia. Golongan awliya ni, orang yang rintihan mereka, doa mereka ni mustajab insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja dululah yang saya nak jelaskan pada kali ini. Nanti insya-Allah akan bersambung kuliah pada kali-kali yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.